Satu lagi segmen menarik kita akan kongsikan hari ini menjurus kepada situasi ekonomi negara. Memandangkan kita akan menerima vaksin pada hujung bulan ini, jadi kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Dr. Ida Ahmad Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Kita bersua sekali lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Namun walaupun kita berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, kita sedia maklum kerajaan sudah pasti akan melaksanakan pelbagai inisiatif ekonomi untuk memastikan kita tidak akan jatuh ataupun rapuh ekonomi kita dalam mendepani vaksin ataupun pandemik COVID-19. Cumanya, Doktor, dalam situasi terkini menginjak ke bulan Februari 2021, apakah jangkaan Doktor situasi ekonomi akan kembali sama seperti apa yang berlaku pada permulaan tahun 2020, Doktor? Terima kasih Ismail. Saya jangkakan dengan adanya vaksin nanti ekonomi akan semakin pulih. Okey. Ya, cuma dia akan mengambil masa kerana vaksinasi tersebut ada fasanya. Ya, bukan serentak akan kita adakan vaksinasi. Jadi pemulihan ekonomi juga akan berfasa. Buat masa ini kita juga telah PKP telah disambung. Sudah tentu kita memahami situasi ini kerana angka positif COVID-19 ini masih belum menurun lagi 3,000 4,000 sehari. Jadi memang mengimbangi perkara tersebut itu perlu dilakukan dan saya yakin insya-Allah ya, jika ada vaksin ini situasi ekonomi akan kembali pulih, cuma bukan terlalu cepat. Okey. Baik. Cuma dari bacaan awal doktor lah, apabila kita menerima vaksin, ramai beranggapan bahawa apabila ada vaksin itu maksudnya kita berupaya untuk melakukan pencegahan awal supaya pandemik ini dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Cuma apabila vaksin ini dapat kita berikan kepada rakyat secara keseluruhannya nanti, bagaimana impaknya kepada negara kita dari sudut ekonomi, kerana mungkin kita akan boleh mula sedikit demi sedikit membuka ruang pelaburan negara kita apabila kita sudah boleh merentas keluar daripada negara kita untuk ekonomi itu kembali rancak kita lakukan di dalam negara dan juga di luar negara, dan pelabur juga pasti inginkan negara yang selamat. Sudah. Ya, jadi bagaimana bacaan doktor untuk perkara ini? Ya, terima kasih, Mak. Dalam hal ini memang semua negara di dunia melalui proses yang sama. Ya, proses vaksinasi kita akan bermula pada bulan hujung, lebih kurang bulan Februari, dan itu sehingga ke tahun depan. Mungkin suku pertama tahun depan. Jadi kita katakan dalam setahun. Jadi pada tempoh tersebut memang sedikit demi sedikit boleh dibuka. Saya fikir berbalik kepada isu pelancongan tadi, pelancongan domestik kepada sesiapa yang sudah divaksinasi boleh bergerak, pelancongan antarabangsa dan siapa yang sudah mendapat vaksinasi dan boleh bebas rasanya untuk pergi ke mana-mana negara. Jadi itu agak jelas. Cuma saya dapati daripada orang kata kaedah untuk vaksinasi ni di negara kita, fasa pertama tu sudah tentu barisan hadapan, dan fasa kedua tu mereka yang berumur lah, yang risikonya lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID. Tetapi UK dan US juga yang sama. Cuma kita lihat langkah Indonesia agak sedikit berbeza. Dia mengambil fasa pertama itu barisan hadapan doktor, nurse dan sebagainya. Yang lapisan kedua, fasa kedua itu adalah kepada the young generation, yang generasi yang bekerja sebenarnya, bukan kata yang muda lah, yang kelompok yang bekerja. Jadi mereka ada alasan mereka sendiri. Mereka mengatakan bahawa yang golongan ini adalah yang lebih terdedah kepada COVID-19 kerana mereka pergi bekerja dan bekerja pula dalam situasi yang ramai berbanding dengan golongan yang senior citizen lah ya, yang veteran itu mereka mungkin boleh duduk di rumah lah supaya jangkitan COVID itu rendah risikonya. Jadi kaedah untuk perkara ini memang tak sama dari satu negara dengan negara yang lain. Jadi ini juga mungkin akan memberi kesan sedikit ya kepada ekonomi. Because di Indonesia mereka mengatakan ini golongan yang bekerja. Jadi kalau mereka diberi dahulu, jadi ekonomi boleh rancak segera. Dan dari segi risiko memang mereka mempunyai risiko yang tinggi kerana berada di kalangan mereka yang ramai kan. Jadi tidak ada betul salah dalam hal ini, cuma bergantung kepada alasan masing-masing lah untuk kaedah vaksinasi tersebut. Selain daripada industri pelancongan ataupun penerbangan yang banyak bergantung kepada proses keberhasilan vaksinisasi itu, sudah pasti sektor ekonomi negara juga banyak bergantung kepada guna tenaga kerja warga asing yang perlu dibawa masuk untuk memenuhi keperluan dalam bidang perkilangan dan juga sektor pembinaan. Malah juga industri pendidikan
memerlukan para pelajar asing untuk juga terus menjana dan juga merancangkan institusi pendidikan swasta. Jadi dalam hal ini adakah doktor berpandangan bahawasanya vaksinasi untuk mungkin fasa kedua perlu diteruskan dan juga perlu dijuruskan kepada mereka dalam kategori expatriate dan juga para pelajar asing? Saya bukan pakar dalam bidang kesihatan awam. Cuma saya membaca fasa-fasa yang mereka telah rancangkan. Ya. Jadi saya tidak ada komen khusus dalam itu. Mereka lebih arif dari segi yang mana. Cuma pemilihan itu akan sudah tentu memberi kesan ya siapa yang kita vaksin dahulu. Jadi Malaysia sudah ada pun fasa-fasa tersebut yang mereka tentukan di bawah Kementerian Kesihatan. Kalau kita lihat daripada usaha kerajaan untuk memberikan vaksin ini kepada rakyat, kita tahu bahawa semua negara di dunia juga bergelumang dengan banyak masalah disebabkan oleh COVID ini. Cuma bagaimana untuk memastikan supaya setiap tindakan kita nanti memberi satu kesan yang kepanjang dari sudut ekonomi, sebab apabila negara-negara yang mungkin pendapatannya tidak banyak, mereka juga bergelut untuk memberikan peruntukan bagi mendapatkan vaksin. Itu satu perkara. Dan dari situ negara-negara yang ada penerima vaksin ini mungkin tidak banyak, dan negara yang selamat juga akan lebih sedikit ruang lingkupnya. Jadi pada masa akan datang, bagi doktor, bagaimana agaknya sektor ekonomi kita? Adakah kaedah pelaksanaannya seperti dahulu ataupun mungkin ada penambahbaikan atau pembaharuan selepas ini? Mungkin ada pembaharuan, tapi untuk masa kita mendapatkan herd immunity dikatakan itu kan lambat lagi, dalam setahun lagi. Jadi dalam pada itu masih lagi harus mematuhi SOP dan sebagainya. Walaupun saya rasa sektor-sektor ekonomi boleh dibuka dengan lebih luas. Kalau sekarang kita ada 5 dan mungkin boleh bertambahlah. Siapa yang sudah divaksin sudah tentu boleh meneruskan pekerjaan kehidupan seperti biasa. Ambil masa kembali kepada soalan Mac itu, saya fikir sehingga kita selesai semuanya, itu pun kita jangkakan dalam negara kita suku tahun pertama 2022 kan. Itu tidak termasuk negara lain seperti Mac katakan. Itu yang dikatakan kalau perjalanan luar negara itu mesti dilihatlah negara mana yang selamat dan tidak. Jadi mengambil masa Mac untuk kembali kepada situasi asal sebelum COVID ni mungkin akan memakan masa mungkin 2 tahun begitu. Doktor, mari kita melihat vaksin ini dalam sektor dan juga kerangka ekonomi. Mungkin vaksin ini kalau boleh kita lihat sekarang ini dalam fasa untuk kita menilai vaksin digunakan dalam aspek kesihatan awam. Namun untuk tahun-tahun mendatang ataupun bulan-bulan mendatang, vaksin mungkin boleh dijadikan sebagai satu bahan dagangan untuk merancangkan ekonomi sesebuah negara yang membangunkan vaksin itu sendiri. Jadi bagaimana doktor melihat masa depan vaksin bukan saja untuk COVID-19, malah mungkin untuk penyakit-penyakit lain boleh dijadikan sebagai satu nilai dagangan yang berharga tinggi dalam memastikan kesihatan awam itu banyak bergantung kepada kestabilan ekonomi? Ya, industri pharmaceutical ini kan memang satu industri yang mendapat perhatian lah sudah tentu, tapi ia sangat bergantung kepada keupayaan negara tersebut dengan penyelidikan dan pembangunan saintis mereka kan. Jadi negara yang kukuh ya dalam R&D ataupun pendidikan dan pembangunan dalam vaksinasi ini, memang mereka ada advantage kita kata di situ dalam sektor pharmaceutical. Jadi kalau kita harus mempertimbangkan untuk perkara tersebut juga, sama ada kita yang mengeluarkan produce ataupun kita menghilangkannya. Jadi itu satu opportunity ya, satu peluang sebenarnya dalam ekonomi. Kalau kita lihat negara kita adalah sebuah negara yang banyak bergantung pada sektor pelancongan. Kalaupun tidak di luar negara, untuk kita nak bergerak bebas seperti dahulu, di dalam negara kita juga kita berhadapan dengan pelbagai cabaran ya, dan juga halangan, kerana apabila masih lagi belum divaksinasikan lagi, makanya merentas negeri itu juga tidak dibenarkan. Tetapi apabila vaksin ini nanti sudah diberikan kepada rakyat, bagaimana masyarakat perlu bertindak, khususnya kepada pemain-pemain industri, untuk menggunakan kaedah ataupun SOP yang telah kita amalkan sebelum ini tanpa vaksin. Apabila sudah ada vaksin, bagi doktor, bagaimana pemulihan dari sudut ekonomi pelancongan itu sendiri supaya kita dapat jana semula ekonomi hiliran yang hadir daripada pelancongan itu sendiri? Ya, pelancongan ini saya rasa kalau domestik itu boleh segera tu. Mungkin dalam bulan 4
5 tu memang dah rancak lah ya. Kalau orang kata cuti sekolah tu saya jangkakan penuh lah booking untuk domestik ataupun domestic tourism, pelancongan domestik. Tetapi kalau untuk pelancongan antarabangsa, saya rasa dia lewat sikit. Mungkin dalam 3-4 bulan selepas tu baru dia kembali rancak. Walaupun kita dalam situasi yang sukar ini ya, sekarang sudah nampak cahaya di hujung jalan lah, boleh kita kata begitu kan. Walaupun dia mengambil masa, tetapi kita nampak situasi itu akan kembali pulih. Cuma kita kena sedikit bersabar kerana vaksinasi ini memakan masa seperti yang dikatakan tadi, dan sudah tentu jika merentas negeri sudah dibenarkan, sektor pelancongan domestik sudah tentu kembali aktif seperti mana tahun lepas ya, bila pelancongan domestik saya rasa mendapat satu sambutan yang baik. Jadi sekiranya ada vaksinasi, sudah tentu ini semua akan kembali pulih. Domestik dulu, baru antarabangsa boleh berlangsung. Doktor, dalam belanjawan 2021 yang dibentangkan pada tahun lalu, lebih kurang sebanyak 3 bilion ringgit jumlah peruntukan diperuntukkan untuk proses pengambilan dan juga pembelian vaksin. Cumanya dalam hal ini, kalau kita boleh menjangkakan beberapa perkara yang akan berlaku pada masa mendatang, makanya kita perlu bersedia untuk memperuntukkan satu jumlah yang besar terhadap proses vaksinasi, kesihatan awam, malah pembelian vaksin itu sendiri. Jadi dalam proses untuk merancangkan ekonomi dan juga tujuan peruntukan kerajaan, adakah vaksinisasi ini ataupun tujuan pembelian vaksin akan merencatkan satu proses aliran keuangan yang baik dalam belanjawan negara, Doktor? Ini dia memang satu kos ya, tetapi kita harus mengimbangi kebaikan daripadanya. Jadi itu sangat penting, walaupun kita terpaksa mengeluarkan sedikit wang untuk tujuan vaksinasi ini, tetapi kebaikannya lebih daripada itu. Jadi pertimbangan itu memang satu pertimbangan yang wajar bagi saya. Harus kita allocate ataupun sediakan sedikit wang untuk itu, kerana jika kita tidak sihat, sudah tentu produktiviti akan menurun. Produktiviti pekerja akan menurun ya, jika kita sakit. Jadi bila produktiviti menurun, sudah tentu ekonomi tidak boleh berjalan dengan lancar. Sama ada di pihak industri ataupun di pihak syarikat itu sendiri akan terjejas dari segi pengeluarannya ya, penjualan dan sebagainya, dan akhirnya bila firma-firma ini terjejas akan menjaga ekonomi. Jadi soal kesihatan akan menjejaskan produktiviti. Jadi produktiviti ini sesuatu yang kita perlu tangani dari apa-apa segi, sekalipun termasuklah soal kesihatan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat pembangunan negara kita banyak disumbang oleh banyak sektor. Kalau tadi disebut tentang sektor pelancongan, tetapi tidak ketinggalan juga kita perlu melihat kepada sektor pembinaan dan juga pembuatan yang juga memberikan satu impak yang besar kepada negara dari sudut ekonominya, keluaran dalam negara kasar dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor melihat apabila adanya vaksinasi ini, kesannya untuk jangka masa panjang? Mungkin kalau tanpa COVID-19 ini, kita melihat kepada sektor pembuatan dan juga pembinaan ini dengan pandangan yang berbeza. Tetapi selepas COVID, dengan mereka yang terlibat di dalam sektor ini juga banyak terdiri daripada pekerja-pekerja asing. Jadi bagaimana bagi doktor melihat situasi ini? Jika mereka ini divaksinasi, sudah tidak ada, sudah kurang isu kesihatan tadi. Jadi telah disebut oleh Mac, termasuk juga satu sektor pertanian Mac, yang juga kebergantungannya kepada pekerja asing juga banyak, termasuk yang Mac sebutkan tadi lah, sektor pembuatan dan juga sektor penghilangan. Jadi saya rasakan bahawa jika vaksinasi ini diteruskan, sudah tentu dia harus diberikan kepada mana-mana pekerja, tak kira sama ada warga Malaysia ataupun bukan warga Malaysia. Selagi mereka bekerja dan mereka pula tertakluk kepada satu kawasan yang ramai orang, memang mereka harus, itu golongan-golongan pun dalam fasa 2, fasa 3 yang akan diberikan vaksinasi oleh kerajaan Malaysia. Mereka sudah tentu dalam lingkungan yang harus diberi vaksinasi itu. Doktor menyebut tentang kesihatan tidak boleh dikompromi apabila kita bandingkan dengan tujuan peruntukan keuangan. Maka ada yang mendesak supaya peruntukan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, peruntukan untuk MOSTI, pembangunan ubat-ubatan, vaksinasi perlu untuk dilebihkan ataupun perlu untuk diperbanyakkan supaya dalam aspek kita mendepani ancaman kesihatan, kita boleh bersedia. Maka dalam hal ini, apakah pelaburan kepada kesihatan itu perlu untuk diperluaskan lagi supaya dalam aspek kita mendepani cabaran
cabaran ekonomi, kesihatan itu bukan menjadi kegagalan ataupun menjadi penghalang kepada kita mencapai ekonomi yang lebih baik. Ya, betul itu. Saya setuju sangat Ismail dalam hal ini. Cuma sama ada peruntukan yang lebih harus diberi kepada Kementerian Kesihatan ataupun MOSTI itu sudah tentu kementerian tersebut mereka ada perancangannya dan sudah tentu di dalam Belanjawan 2021 mereka juga menyampaikan bajet tersebut kepada kerajaan untuk dipertimbangkan. Jadi sekiranya keperluan ini ada yang lebih lagi sudah tentu boleh dari masa ke semasa dibentangkan untuk pertimbangan kerajaan. Tapi memandangkan kita pun akan mengambil masa walaupun disebabkan oleh vaksinasi ini bermula pada hujung bulan ini pun dengan pasal-pasal tertentu bagi doktor bagaimana kita sebagai rakyat perlu melihat kepada perkembangan ekonomi ini dari mungkin dari sudut yang tinggi mungkin tidak dapat kita lihat kepada golongan peniaga-peniaga kecil, mereka lebih mementingkan atau memikirkan untuk nasib mereka kerana mereka mahu supaya setiap hari dapat dihidangkan makanan di atas meja. Itu semudah-mudah perkara. Jadi bagi doktor, ekonomi kita sebenarnya bukan hanya untuk keluaran dalam negara kasar, perkara-perkara yang major di dalam ekonomi, tetapi perkara-perkara kecil ini sebenarnya yang perlu kita beri perhatian. Saya sangat setuju dengan Mac. Keluaran dalam negara kasar itu adalah dari sudut analisa makroekonomi di peringkat negara kan. Tapi sudah tentu di mana datangnya keluaran dalam negara kasar itu sudah tentu daripada setiap individu dan setiap syarikat ataupun setiap firma. Saya sangat setuju bila dikatakan apa yang sangat asas itu adalah food on the table tadi itu kan. Dan saya rasa tindakan telah pun dilakukan dengan segera. Baru-baru ini BPN pun telah diawalkan kerana PKP menjejaskan sebahagian daripada masyarakat. Jadi itu satu tindakan yang baik dan kerajaan juga bersetuju untuk mengadakan BPN yang seterusnya diawalkan sekiranya perlu. Saya sangat setuju dengan perkara ini sebab walaupun kita merancang pada satu tempoh yang berbeza, tetapi jika keadaan berubah kita mesti segera ubah juga rancangan kita. Kerana rancangan ini jika rancangannya baik tapi pelaksanaannya masa tak berapa tepat, jadi impaknya itu akan jadi kurang tepat. Jadi sebab itu perancangan yang baik kena dilaksanakan dalam masa yang paling sesuai supaya impak itu yang paling tinggi. Kalau saya boleh buat analogi kita main badminton nak smash tu kan, mesti pada the right time tu, the right second tu. Jika tidak, dia tak menjadi satu smash yang kuat dan sebagainya. So itu analogi saya lah. So dalam pelaksanaan rancangan-rancangan juga begitu, mesti pada masa yang tepat sekali untuk mendapat impak yang with the right force and the right strategy. Terima kasih atas perkongsian yang cukup baik itu. Kita juga berikan penghargaan kepada Dr. Ida Muhammad Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School UPM kerana bersama dengan kami pada pagi ini.